Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali, situ dah. Kata Imamul Ghazali, jikalau menyangka, siapa menyangka fa'il oleh seorang wali, kita kata ada satu orang tu ngaku kau dia tu wali, atau dia masyhur ke kata dia tu seorang wali ke, kemudian wali itu menyangka, ya suka gapo akan bahawasanya ada antara wali dan antara Allah Ta'ala tu martabak, satu tempat, satu kedudukan, dan hal, satu kelakuan. Tu ada satu kedudukan, ada satu pangkat, ada satu kelakuan, ada satu martabak. Antara wali itu dengan Tuhan ada satu martabaknya yang mengguguni sifat bagi martabat atau hal, yang menggugurkan wajib sembahyang. Tu Yesko kata bahawasanya ada wali ini, dia ada satu martabat di antara dia dengan Allah Ta'ala, satu kedudukan, satu pakat, yang mana pakat tersebut, kedudukan tersebut, martabat tersebut menggugurkan wajib sembahyang. Bukan setakat menggugur wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak. Hak haram jelas-jelas dah arak tu jadi halal pula dah. Tu dah menghalalkan minum arak. Orang panggil hak menyeka lagu ni siapa dia? Seperti ni tu misal bagi sangka seorang wali tadi tu seperti disangka oleh kaum yang bersupi-supi dirinya diri kaum. Orang yang mendakwa diri mereka tu sufi, ahli tasawuf. Padahalnya bukan ahli sufi. Dakwa saja ahli sufi. Tapi nya i'tikad kata seorang wali itu ada di antara dia dengan Allah satu martabat, satu kedudukan, satu pakat, yang mana pakat tersebut tu menggugurkan kewajipan sembahyang atas wali tadi. Ada menghalalkan benda yang haram seumpama minum arak, zina kau dan sebagainya. Tu tengok. Maka tiada syak, jawab Imam Ghazalinya, jawab bagi jikalau, maka tiadalah syak pada wajib membunuhkan dia. Tu tiada syak wajib membunuhkan dia. Siapa hak wajib bunuh ni? Ulil amri lah. Kita tu tak boleh kita nak bunuh. Kalau kita bunuh kat, kita pula lah hak kena bunuh pula. Sini. Kalau ada undang-undang maknanya. Kalau jenis negara tu negara Islam, negara agama orang panggil. Sebab kita negara lain ni semuanya negara bangsa. Orang panggil negara nation state. Nation state dia panggil, negara bangsa, negara yang diasah bercirikan dengan kebangsaan. Tu jadi undang-undang tu tidak orang panggil sempurna lah, undang-undang agama tu.
Kalau kira orang Islam ni, kalau dia betul-betul orang panggil mengetah negara Islam, negara tu negara orang panggil Islam, negara agama bukan negara bangsa, maka tiadalah syak pada wajib membunuhkan dia. Tak ada ragu-ragu lagi. Tu. Tak ada kena syak apa dah. Artinya apa? Tiadalah syak pada wajib membunuhkan dia. Yang ni, yakin hukumnya wajib kena bunuh. Itu maksud. Jangan duk ragu-ragu lah. Tu mana gitu. Apa kita ni susah lah weh. Setara negara kita ni orang panggil negara ada raja, ketua agama, ada mahkamah syariah pun. Mahkamah syariah tu boleh kena samai lagi dari sini. Itu. Atau tak kena samai pun, ada yang boleh bawa kes tu pergi mahkamah sibir. Batal hak mahkamah syariah. Pas menang orang panggil di atas hak kebebasan bersuara, kebebasan mengamalkan orang panggil agama. Macam puak Ahmadiyah adalah. Mungkin Ahmadiyah Tariqah Idrisiyah Ahmadiyah tu bukan. Puak Qadiani tu. Belawai di mahkamah syariah tu tak menang, pergi mahkamah sibir menang dia. Tu kita tu bahayalah. Tidak kita sajalah, seluruh negara lah. Orang panggil seluruh negara orang Islam lah ni tidak ada kekuatan dah. Jadi kalau orang panggil negara tu ada kekuatan pada mengubahkan undang-undang, maknanya negara tu negara agama. Mana bila negara agama ni ada terpakai lah orang panggil KP Musta'man, KP Zimmi, KP Harbi ke apa tu ada orang panggil. Terpakai lah. Tu macam orang panggil saat sekarang ni, semuanya orang panggil negara bangsa. Nation state. Maka ketika tu semuanya dikatakan muwatin, warga negara. Dari segi asas undang-undang dari segi hukum Tuhan tu tetaplah ada. Kira-kira orang panggil asas undang-undang, secara asas undang-undang tu tak ada lah. Maka tiadalah syak pada wajib membunuhkan dia. Hukumnya wajib ulil amri tu bunuh. Tapi ba'dal istitabah lah. Selepas daripada diminta bertaubat. Bukan bunuh terus dah. Kerana apakah wajib tiada syak lagi orang panggil wajib hukumnya ulil amri membunuh akan dia wali hak seka lagu tu. Seka kata ada di sisi dia dengan Allah Ta'ala tu satu martabat yang menggugurkan kewajipan agama seumpama semaya 5 waktu dan menghalalkan benda yang haram seumpama minum arak, zina dan sebagainya. Wajib kena bunuh. Ilak pada kata tiada syak. Kerana murtadnya. Murtad tu. Riddah. Keluar daripada Islam. Tu. Maka maklumlah Nabi SAW sabda, man baddala dinahu faqtuluh. Maka barang siapa baddala dinahu, barang siapa yang menukar akan agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah ia. Maka dibunuh orang wali lagu ni. Ya wali. Wali apa? Kuali. Tu orang tak panggil wali lagu tu. Kenapa? Wali ni tetap berjalan atas syariat. Sebagaimana Raisut Taifah, sebagaimana rais kaum sufi Syekh Junaid Baghdadi kata, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa walakin fi'luhu khalifus syariah fa'lam annahu syaitan. Itu garis panduannya. Apabila melihat oleh engkau akan satu orang tu boleh berjalan di atas air, boleh terbang di udara, mana keramat hebat, orang panggil amrun khariqul lil adat, tu saya bagi ke dia. Akan tetapinya perbuatan dia menyalahi akan syariat Nabi Muhammad SAW, maka kata Syekh Junaid Baghdadi itu ialah menatas setan. Dan kata Imam Ghazali lagi, dan membunuh oleh seorang tu, seorang mula-mula tu jadi fa'il, orang yang kedua tu jadi maf'ul. Dan membunuh oleh seseorang akan orang itu, orang mana? Orang yang mendakwa diri jadi wali, kemudian duk seka kata ada di antara dia dengan Allah satu martabat, satu pangkat, satu kedudukan yang menggugurkan akan kewajipan agama seumpama semaya 5 waktu dan menghalalkan benda yang haram seumpama minum arak, berzina.
Bunuh orang lagu tu terlebih baik daripada membunuh 100 kafir yang asli. Kafir asli ni bukan kafir orang asli, bukan. Kafir asal lah. Itu. Kerana kafir asal tu mana boleh kita nak bunuh kalau dia zimmi. Man aza zimmiyan faqad azani, Nabi ayat. Barang siapa yang menyakiti, tak bunuh lagi, menyakiti orang kafir zimmi, maka dia tu menyakiti Rasulullah SAW. Yang ramai. Orang kafir zimmi tu lebih baik lagi daripada orang zindik lagu tu. Kenapa? Orang ni mencelarukan agama Allah Ta'ala yang maha suci ni. Tu. Kerana dia tu ada orang panggil magic dia lah. Keramat dia. Orang dia kata, ini tu wali keramat sungguh wali ni. Wali apa tak semaya? Dia kata, iya ni gugur dah ke wajib pergi semaya. Tak kira lah gugur tak gugur pun wali. Habis pecah belah habis masyarakat Islam. Ada pun orang kafir asal memang tak apa, biar dia menguja kafir. Ni. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, bunuh orang zindik lagu ni, orang bersupi-supi diri lagu ni lebih baik daripada bunuh 100 orang kafir asal. Baik bunuh nanti lagi. Kerana orang kafir asal tu boleh jadi dia tu zimmi. Maka kalau zimmi tak boleh buat menyakiti. Tu tengok. Habis. Kemudian kata musannif, ada pun kaum wujudiyah. Hak ni hak banyak orang bang hidup tu kata kifat kita ni. Tu acu ambil ni. Acu ambil tu. Kitab tu. Kitab banyak-banyak tu. Kaum wujudiyah. Banyak-banyak tu lah. Okey. Tu. Tu semua. Wujudiyah ni orang duk gelar ke kita wahdatul wujud ni. Tak. Hati lu jangan pergi lagi. Apa suruh pergi? Nak ambil esok lah. Takut tak jauh buat cari tu, suruh ambil belakang tu. Ada pun kaum wujudiyah. Ni antara hak pokok sesak juga ni. Tapi wujudiyah ada dua. Lagi akhir sebut lagi. Ada pun kaum wujudiyah. Kenapa digelarkan kepada wujudiyah? Yang dibangsa pada ada. Kerana mereka ni membahas tentang ada Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu wujud mutlak. Kemudian bukan setakat ada Allah Ta'ala wujud mutlak, ada kita ni pun ada Allah. Itu. Tu menyatu orang panggil. Menunggal dengan Allah Ta'ala. Tu. Adapun kaum wujudiyah, maka adalah iktikad kaum wujudiyah. Dan kata kaum wujudiyah. Setakat iktikad dah lah, mereka tu berpetua pula. Dia bersyarah pula. Dia kata mana? Ni maqaul kau. La ilaha illallahu ni. Yakni makna maksudnya tiada wujudku, hanya wujud Allah. Tiada wujudku, hanya wujud Allah. Nampak macam betul dah. Tiada wujudku. Kalau kita kata wujud situ wujud hakiki, memang tak ada sungguh. Tu kerana kita ni wujud juga, tapi wujud majazi. Ada tapi ada yang diadakan. Ada yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apa tu? Ya jadi tak betul tu. Kenapa kata tiada wujudku, hanya wujud Allah Ta'ala? Yakni ni nak tafsir. Orang panggil tafsirun ala qawlihi tiada wujudku. Yakni bahawa aku tu wujud Allah. Itu maksud. Itu maksud. Aku ni wujud Allah. Aku ni, tubuh kita semua ni ialah Allah. Ada Allah. Itu maksud. Ini nampak seakan-akan nampak itulah. Kalau Kiai Syar'i dia sebut dah benda lah ni. Dia sebut Kiai Syar'i dia sebut gini. Dia kata gini. Dia kata
Tu wa minhum, dan setengah mereka itu fuak-fuak sesat dari tasawuf ni, man qala bil hululi wal ittihadi. Mereka yang berkata, yang ni beretikad dengan hulul, menyerap Allah Taala masuk dalam tubuh manusia, wal ittihadi, makna ittihad ni makna menyatu, satu. Tuhan ialah hamba, hamba ialah Tuhan. Wahum, dan mereka itu, dan bermula mereka itu, mereka yang mengatakan Allah Ta'ala ni menyerap masuk dalam tubuh manusia. Nah, dan ataupun Tuhan ni tidak menyerap, awal-awal lagi di manusia tu ialah Tuhan, Tuhan tu ialah manusia. Hum jahalatul mutasawwifah. Jahalatul mutasawwifati. Tu orang-orang jahil yang bersupi-supi diri tadi, mutasawwifah. Nah, orang jahil yang bersupi-supi diri. Lagu mana yang kata yaquluna, kata mereka itu, mereka itu apa, fuak-fuak jahalatul mutasawwifah ni, ataupun kita kata wujudiyah, fuak-fuak wujudiyah ni. Dia kata wana innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tu al-wujudul mutlaq. Allah Ta'ala tu ialah wujud mutlak. Wa anna ghairahu, dan bahawasanya yang lain daripada Allah, la yattasifu bil wujudi aslan, tidak bersifat langsung dengan ada, langsung aslan, qat'an. Sehingga mana? Hatta idza qalu, sehingga apabila berkata mereka itu al-insanu mawjudun, kalau mereka kata manusia ni ada, famaknahu, maka bermula maknanya annahu, ialah lahu, bagi insan tu, ta'alluqan bil wujudil mutlaqi, berhubungan dengan ada yang mutlak. Siapa? Wahwa, dan wujudul mutlak tu wahwa Allah Ta'ala, dan ia wujud mutlak tu ialah Allah Ta'ala. Itu kena bezalah dengan orang panggil wujudiyah yang satu lagi. Nanti kita tengok. Dia kata mana? Demikianlah diiktikad mereka itu makna kalimah yang mulia itu. Lagu itulah fok dia iktikad. Kalau ngatik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maknanya apa? Aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku wujud Allah. Lagu tu. Berat ni. Dan lagi pula berkata mereka itu kaum wujudiyah mulhid ni, wujudiyah yang sesat ni. Dia kata mana? Innal haqqa subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, innal haqqa subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zat Allah subhanahu wa ta'ala, laisa bimaujudin, tidak adalah dia tu ada, zat Allah Ta'ala ni tidak adalah dia tu ada, illa melainkan ada Allah, zat Allah Ta'ala tu ada, fi dhamani wujudil kainati, fi dhamani, di dalam kandung, fi dhamani, di dalam kandung ada segala makhluk kainat ni. Berat sini. Berat ni. Yakni bahawasanya haki Ta'ala tiada mawujud, melainkan wujudnya apa? Di dalam kandungan segala makhluk ni. Jadi makhluk ni ialah khalik, khalik ni ialah makhluk. Ni fok-fok. Fok-fok ittihad ni. Fok-fok yang mengatakan Tuhan dengan makhluk ni menyatu. Maka setengah orang kitanya dia tuduh kata inilah makna wahdatul wujud. Dah. Memang ada berlaku khilaf lah. Kalau kita bacanya sedap jugalah kitab Syekh Sa'id Faudah tu, dia syarah Syekh Jurjani punya mata tu. Syekh Jurjani tak setuju dengan istilah wahdatul wujud. Tetapi ada kitabnya Ibrahim Qurani, kalau tak silap, tebal laginya, dia bahas tentang wahdatul wujud, hak sebenar-benar makna. Tak usah ambil hak Arab, kita ambil hak Jawi. Ni kitab bernama Haudul Maurud. Haudul Maurud.
Tajuk dia Haudul Maurud. Pada bicara wahdatil wujud. Siapa dia karya ni? Al-Faqir Al-Hakir Sulaiman bin Siddiq Al-Qadahi Al-Jawi, Syekhul Islam pertama negeri Kedah. So, ni wajah dia. Sahabat kepada Syekh Abdullah Fahim. Dalam ni dia bahas tentang wahdatul wujud lah ni. Pada bicara wahdatul wujud, menghimpun akan dia oleh seorang fakir lagi hakir Sulaiman bin Siddiq Al-Qadahi Al-Jawi, ghafarallahu anhu wa an walidayhi wal muslimin. Maka kitab bicara wahdatul wujud itu iaitulah bicara ilmu martabat tujuh yang telah masyhur pada zaman dahulu kala, daripada sebesar-besar ilmu rahasia yang disembunyi, tiada boleh mengajar dengan tiada timbang tempat letaknya, kerana mengikut muktada muktada masanya itu. Sekarang alhamdulillah telah dipeterangkan ajarannya di Masjid Zahir negeri kami Kedah Darul Iman, ditakrirkan mengikut masa ini. Wallahu a'lam. Ni wajah dia. Bicara tentang wahdatul wujud dalam ni. Tuh. Jadi orang panggil apa? Dia wahdatul wujud, orang panggil hak dibawa oleh Ibn Arabi, itu tidak sama seperti puak ittihad ni sebenarnya. Sebab kalau kita baca dalam kitab Manhalus Safi karangan Syekh Daud Al-Fatani, dia tetap orang panggil ada batas dia. Mana batas dia? Batas dianya dia sebut gini. Dia sebut batas dianya lagu ni. Al-abdu abdun wa in taraqqa wa rabbu rabbun wa in tanazzala. Tu. Tak bertukar hakikat lah. Al-abdu abdun, bermula hamba tu ialah hamba. Wa in taraqqa, sekalipun naik makam dia. Wa rabbu rabbun, dan Tuhan tetap Tuhan. Wa in tanazzala, jika sekalipun turun apa dengan makna, yakni mentajalli kepada makhluk dia tentang sifat af'a jama jala qahak kamar dia. Jadi kita jangan jadi samalah. Jangan kata sama. Ada perbezaan. Jadi setengah sahabat-sahabat kita ni terlalu derah laju sangat. Dia kata, hak ni dah wahdatul wujud. Bukan. Hak ni wujudiyah yang mulhid. Lagi akan tengok bawah. Jadi kalau nak tengok orang panggil ni wahdatul wujud ni hak dikarek oleh mufti negeri Kedah ni. Jadi mufti negeri Kedah lah ni tak tahulah boleh lawan ke tak dengan mufti negeri Kedah dulu ni. Syekh Sulaiman Siddiq Al-Qadahi ni aling ke calai-calai lah. Maka sekalian makhluk pada i'tikad mereka itu kaum wujudiyah, wujud haki ta'ala ialah ada zat Allah Ta'ala. Makhluk ni semua zat Allah Ta'ala, dan wujud haki ta'ala dan ada zat Allah Ta'ala tu wujud segala makhluk ni. Makhluk ialah khalik, khalik ialah makhluk. Faham tak? Ni wujud dia hak sesak ni. Sama dah tadi? Tak sama tu. Al-abdu abdun, wa in tarakta. Wal rabbu rabbun. Tu tetap orang panggil hamba, makhluk tetap makhluk, hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Beza tu. Jangan kata sama. Maka adalah mereka itu kaum wujudiyah, mengisbatkan keesaan haki ta'ala di dalam wujud segala makhluk yang banyak. Jadi makhluk yang banyak tu sebenarnya Tuhan yang sah. Serta kata mereka itu kaum wujudiyah, tiada maujud, hanya Allah Ta'ala. Tak ada yang ada, melainkan hanya Allah Ta'ala yang ada. Lepas tu kita ada ni, kita ni Allah dah. Tu. Nampak tak? Menyatu zat kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Ki Hashim Asy'ari katakan, hatta iza qalu, sehinggalah apabila berkata mereka itu wujudiyah ni, al-insanu mawjudun, bermula manusia tu ada.
Kalau mereka kata manusia ni ada, maknanya apa makna? Fa maknahu, maka bermula makna perkataan mereka itu annalahu, bahawasanya sabit bagi manusia tu ta'alluqan bil wujudil mutlaqi, berhubungan dengan ada yang mutlak, wa huwallahu ta'ala, dan ia Allah ta'ala. Tu kerana fuad wujudiyah ni kata annahu ta'ala al wujudul mutlak, Allah lah ada mutlak. Wa anna ghairahu, dan bahawasanya yang lain daripada Allah Ta'ala la yattasifu bil wujudi aslan, tidak bersifat langsung dengan ada semata-mata. Tak boleh nak bersifat dengan ada langsung. Itu. Maka sehingga kalau dia kata meja ada, almari ada, lembu kubah ayam itik ada, manusia ada, itu maknanya ialah Allah. Itu siapa tak tu? Sebab dia kata sini kan? Dia kata maka sekalian makhluk pada i'tikad mereka itu wujudiyah mulhid ni, wujud haki ta'ala. Makhluk ni ialah Allah Ta'ala, dan wujud haki ta'ala wujud segala makhluk ni. Allah Ta'ala tu ialah makhluk ni, makhluk ni ialah Allah Ta'ala. Tengok, maka adalah mereka itu mengisbatkan keesaan haki ta'ala juga. Tuhan ni satu juga, tapi di dalam wujud segala makhlukat yang banyak. Serta kata mereka itu tiada mawjud, hanya Allah. Yani aku wujud ni, aku wujud Allah. Mamak wujud Allah. Zaid wujud Allah. Khaliq wujud Allah. Lembu kubah, ayam itik, gajah, rimau, kambing kubah. Bukit buka, gunung ganas, tari bulan, bintang, apa semua ni wujud Allah. Allah lakau tu. Berat ni. Kalau dalam kitab ni kata qala al-allamatul amiri fi hasyiyati Abdus Salami, telah berkata oleh al-allamah al-amir dalam hasyiah Abdus Salam, hasyiah Jawharatul Tauhid, wa huwa, dan ia perkataan wujudiyah ni kufrun sarihun, kafir jelas-jelas. Tu jelas-jelas kafir. Kemudian kata Ki Hashim Asy'ari, wala hulula wala ittihada, tidak ada Tuhan ni menyerap masuk dalam tubuh, dan tidak ada Tuhan ni menyatu dengan hamba, dengan makna hamba ada dia tu ada Tuhan. Tuhan ada tu ada hamba, bermakna Tuhan dengan hamba sama, Tuhan ialah hamba, hamba ialah Tuhan. Tidak. Tiba-tibanya apa tu? Ada wali-wali macam duk cakap, fa in waqa'a min akabiril awliya, maka jika berlaku setengah daripada pembesar-pembesar wali, mayuhimu zalika, barang yang memberi waham akan tadi ittihad wujudiyah tadi. Ni macam wujudiyah ni. Uwila, ditakwil bima yunasibuhu, dengan barang yang munasabah dengan dia, kama yaqa'u minhum, sebagaimana berlaku setengah daripada mereka itu fi wahdatil wujudi, di dalam wahdatil wujud. Ka qauli ba'dihim, seperti perkataan setengah daripada mereka itu akabirul auliya, ma fil jubbati illallahu, tidak ada dalam jubahku ni melainkan Allah. Wujudiyah ni Syekh Abu Yazid Bistami ni. Tu patut apa makna? Arada annama fil jubbati bal wal kaun. Wal kaunu kulluhu la wujuda lahu illa billah. Itu maksud. Menghendaki bahawa barang yang di dalam jubah, bukan setakat barang dalam jubah tubuh dia, semua makhluk ni la wujuda lahu, tidak ada baginya tu illa billah, melainkan dengan Allah. Makna Allah yang mencipta, Allah yang mengada. Itu beza tu. Kena faham boleh? Tu. Kena faham boleh. Jadi wujudiyah ni lain. Ini maksudnya ni dalam hati kita, dalam hati fuad wujudiyah ni, Tuhan ni. Tuhan. Kenapa? La ilaha illallah, tiada wujudku, hanya wujud Allah. Apa? Aku ni wujud Allah. Tu. Hingga i'tikad mereka itu wujud hakikat makhluk ni
Sekalian makhlukat ni ialah wujud haki ta'ala, dan wujud haki ta'ala tu ialah sekalian makhlukat. Nah, berat ni. Nah, sesatlah. Habis situ. Dan lagi pula kata, ada lagi, tak habis lagi buat sesat dia ni. Dan lagi pula kata mereka itu wujudiyah. Kami dengan Allah Ta'ala sebangsa dan suatu wujud. Tuh. Nah, kami dengan Allah ni satu. Tu. Menyatu. Jadi tak sama dengan wahdatul wujud hak kita duk mengaji dalam kitab Manhalus Safi ke, ataupun hak Syekhul Islam mufti pertama negeri Kedah Syekh Sulaiman bin Siddiq Al-Qadahi karang kitab Haudul Maurud pada bicara wahdatul wujud ni tak sama. Hak ni hamba tetap hamba sekalipun naik tinggi setara mana martabat, Tuhan tetap Tuhan sekalipun mentajalli serendah-rendah mana sekalipun hamba. Nah, tak bertukar antara Khalik dengan makhluk. Tu lagi pula ada kita ni wujud yang wujud juga tapi wujud majazi. Kalau kita tengok lagi kitab ni, duk baca tengok agaklah kemarin. Dia kata Syekhul Islam negeri Kedah dia kata gini. Dia kata gini. Dia kata gini. Dia kata Abdul Karim Al-Jili ni. Oi. Dan ada baginya beberapa martabat yang banyak sehingga akan dia oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili hingga 40 martabat, dan tetapi dengan jalan ikhtisar, dengan jalan ringkas adalah ia 7 martabat jua. Seperti lagi engkau lihat akan dia, maka sekalian martabat itu dikatakan dia maratibuz zuhur, artinya beberapa martabat menzahirkan bagi wujud mutlak itu, artinya beberapa perkara yang menunjukkan atas ada wujud mutlak. Dan ketahui olehmu, takut kita ingatkan wujud mutlak macam tadi. Dan ketahui olehmu adalah tujuan mengisbatkan wujud mutlak ini, iaitulah semata-mata hendak menerangkan akan keadaan yang bersifat dengan wujud yang sebenar itu Allah jua. Bukan nak ayat kata semua ni adalah wujud Allah. Bukan. Nak ayat hak sebenar-benar bersifat dengan ada tu hanya Allah itu dia kata wujud mutlak tu. Bukan semua ni ialah wujud Allah. Aku ni wujud Allah. Bukan. Tu. Dengan dari kerana inilah berbagai-bagai takrir, huraian segala ulama bagi yang demikian itu. Maka terhimpun di dalam risalah ini 4 mazhab pada bicara mentakrirkan ini. Ini wujud ni, apa makna wujud mutlak. Pertama, mazhab Ahlul Zahir. Kedua, pada kebanyakan mazhab Ahli Sufi. Ketiga, mazhab Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahmatullah. Keempat, pada mazhab Hadratul Imam Ar-Rabbani radhiyallahu anhu. Adapun pada ulama Zahir rahimahullah, maka mengisbat mereka itu bagi mungkin ini ada baginya wujud, tetapi wujud yang jaiz. Dan wujud yang wajib itu bagi Allah. Betul lah. Dan wujud mungkin itu daripada afra' wujud mutlak, muqayyad ia dengan wujud mutlak, dan baharu ia dengan kena jadi. Dan hasil farak antara dua wujud ini iaitu qadim dan hudus juga. Maka berkata Imam Rabbani, bermula ini makna mewajibkan bagi tasyrik mungkin bagi wajib ta'ala pada segala sifat kamalat. Ni panjang ni kata kan. Artinya tak samalah dengan apa sesat, fuak sesat ni pasal tak sama dah. Jangan kita mempersamakan, jangan. Habis itu. Jadi lagi pula kata fuak dia, kita dengan Tuhan ni sebahasa, serupa. Dan lagi pula kata mereka itu bahawa Allah Ta'ala ketahuan. Betul dah? Tu. Dan lagi pula kata mereka itu fuak wujudiyah bahawa Allah Ta'ala ketahuannya, zatnya dan nyata kaifiatnya daripada pihak ada ia maujud pada kharij dan pada zaman dan makan. Isbat habislah. Nah. Isbat habislah. Zaman, makan. Dah. Dia tu Tuhan tu dia. Nak aku mana? Nah. Tuhan tepat habislah. Tuhan bermasa habis lah. Tu semua.
maka sekalian i'tikad itu kufrun kufur. Inilah i'tikad wujudiyah yang mulhidun. Itu. Ni i'tikad wujudiyah yang mulhid. Dan dinamai akan dia zindiq. Nama dipernamakan puak wujudiyah yang mulhid ni. Kalau orang panggil ada lagi kitab-kitab duk bahas tentang al-ittihad, wujudiyah. Inilah maksudnya al-ittihad wujudiyah. Bukan wahdatul wujud hak difaham oleh ulama-ulama sufi ni, bukan. Tu. Syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum. Suatu, yang ini satu daripada dua kaum, wujudiyah yang muwahhidu, yang mengesahkan Allah Ta'ala, tidak mengatakan dia tu wujud Allah, tidak. Dia hamba Allah. Lepas tu dia kata ma fil jubbati illallahu tu. Itu orang panggil mari duk fana tu. Mari orang panggil tain fana. Tain tergelai akal. Menai syuhud hadal hati, maka tersyatah keluar perkataan-perkataan yang zahirnya memberi wahai, memberi syak wasangka kata, ni mengaku Tuhan ni. Nampak tak? Nampak tu? Beza tu. Tu syatahat. Tu. Fa wujudiyah yang mulhid ni tak ada syatahat apa. Tak ada du syuhud apa Segar malam-malam. Sini. Sehat malam-malam. Saya Allah. Saya Tuhan. Tuhan ialah saya. Tiada aku melainkan aku. Yang ada hanya aku. Aku ialah aku. Aku ialah dia, dia ialah aku. Tiada dia melainkan dia, tiada aku melainkan aku. Aku ialah aku. Ada main gitu. Tu bapak sesak lagu tu. Ingat baik. Jadi fuak wujudiyah juga, tapi muwahhid. Ni lain ni. Ni hak wahdatul wujud ni. Wujudiyah yang muwahhidun ni lah orang panggil wahdatul wujud. Ingat baik. Dia tak ngaku Tuhan. Dia tak mengaku Tuhan. Dia tak ada kata saya lah Tuhan dalam segar gini dah. Lepas tu tu kena takwil kerana orang panggil dia bercakap tu dalam syatah. Hak supaya ngaki Hasyim Asy'ari sebut fa in waqa'a min akabiril awliya ma yuhimu zalika uwila bima yunazibu kama yaqa'u minhum fi wahdatil wujud ka qauli ba'dihim ma fil jubbati illallahu arada anna ma fil jubbati bal wal kaunu kulluhu la wujuda lahu illa billah. Itu betul tak? Tu. Jadi wali-wali tak kata saya Tuhan, Tuhan ialah saya ialah Tuhan. Aku ialah aku. Tidak, tak ada. Lepas tu ia tu bi anal haq ma fi jubbati ilallah anallah. Ini kerana fana, binasa. Dia cakap tu orang panggil bukan cakap dengan akal yang sehat, tapi dengan menang ghalabah, orang panggil menang perasaan zauq syuhud wijdan dalam batin hati dia, dalam musyahadah ke orang panggil makhluk ni, ma raaitu syai'an illa wa ra'aitullah fi. Ketika tu tersyatah di mulut dia perkataan-perkataan yang disengkak oleh orang, mengaku Tuhan ni, wujudiyah ni. Tu beza tu. Padahal bila siuman balik, dia mau mengaku Tuhan ke tadi? Tak ada. Saya Tuhan apa? Saya makhluk. Tu. Jadi syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum. Satu wujudiyah yang muwahhid, kedua wujudiyah yang mulhid. Maka wujudiyah yang muwahhid itu iaitu segala ahlus sufi yang sebenarnya. Habis itulah syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum. Wallahu a'lam. Di situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyati wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyati wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.